Fauzi dari DAT5. Nama saya Muhammad Arif Hakimi Benjamin dari DAT5A. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Rahman dari DAT5A. Warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami memilih tajuk halalan thayyiban. Halalan thayyiban membawa maksud makanan yang dibenarkan atau diberi kebenaran untuk dimakan, bergantung kepada undang-undang syariah selagi ianya selamat dan tidak memudaratkan. Haram atau tidak halal adalah berlawan dengan halal, di mana ia bermaksud sesuatu yang dilarang atau ditegak. Sebarang makanan atau minuman yang berada dalam bahagian yang sama-sama dan tidak secara langsung berada dalam kategori halal atau tidak halal dikategorikan sebagai syubhah atau dikenali sebagai was-was atau disangsikan. Rasulullah SAW telah memberikan panduan berkenaan perkara-perkara Dan syubhah. seterusnya dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan dari ini berkata Rasulullah bersabda bermaksud apa yang halal adalah jelas, apa yang haram juga adalah jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang sama yang kebanyakannya manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang sama, maka ia telah membersihkan kehormatan dari dosa. Barang siapa yang terjatuh dalam melakukan perkara sama, maka ia terjatuh dalam melakukan perkara yang haram. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan soalan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan halalan thayyiban? Jadi konsep makanan yang biasa kita dengar adalah berkaitan dengan halal. Tapi dalam ayat Quran biasanya dirangkumkan sekali dengan halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Jadi bila kita berbicara tentang halalan thayyiban ni, dia melibatkan banyak benda. Bila sebut tentang halal, kita akan nampak proses sembelihan yang mematuhi syarak, kan, putus urat halkumnya, putus urat marihnya, dan juga urat-urat lain yang ada urat-urat halus sekitarnya. Jadi itu kita faham sebagai halal. Jadi bila kita makan makanan tersebut, dia jadi makanan yang halal. Tapi bila kita sebut dalam konteks halalan thayyiban, dia melibatkan lagi satu unsur yang boleh kita katakan suci lagi menyucikan. Macam mana yang dimaksudkan suci lagi menyucikan tu? Kalau kita ambil contoh satu, binatang ayam, kita ambil contoh ayam tu adalah halal dimakan apabila disembelih dengan baik, kan? Bolehkah Ustazah terangkan apakah itu konsep Halalan thayyiban. Halalan thayyiban, halal bermaksud yang dibenarkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh Islam untuk kaum muslimin. Kalau dari segi makanan yang halal dimakanlah. Kalau dari segi pakaian yang halal dipakai, termasuk benda lain. Thayyiban ialah sesuatu yang baik. Yang baik ni luas. Yang baik sama ada baik untuk jasad, untuk fizikal, ataupun baik untuk rohani ataupun jasmani. Sebab makanan kita, di jiwa kita, roh kita dipengaruhi oleh makanan. Makanan yang baik akan melahirkan roh yang baik dan akan melahirkan generasi yang baik, insya-Allah. Dan kalau didetailkan, untuk mendapatkan makanan yang baik, perlu didetailkan start pada bermulanya makanan itu dihasilkan, makanan itu diproses, makanan itu disimpan, makanan itu dimasak, makanan itu dihidang, dan seterusnya dimakanlah kepada oleh kita macam mana caranya, dengan tangan kanan atau tangan kiri, semuanya memperoleh keberkatan dan thayyiban berada di situ. Kalau masalah segi penyimpanan, contohnya penyimpanan itu tidak bolehlah bercampur antara makanan yang halal dan haram dalam satu peti sejuk. Contohnya kalau segi
sembelihan ataupun penyediaan perlulah kalaulah haiwan itu perlu disembelih kerana Allah Ta'ala dulu, bukan kerana yang lain. Dan dari segi penyediaan, janganlah dicampur adukkan antara makanan yang halal dimakan dan yang haram dimakan dalam satu meja makan, contohnya dalam satu pinggan, contohnya nasi itu halal, jangan dicampurkan dengan daging khinzir yang haram contohnya, maka di sana telah hilang tayyiban, hilanglah kebaikan dan bahkan melahirkan kemudaratan kepada jasad dan juga rohani seorang Muslim. Sebab kita tahu makanan yang tayyiban, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada maksud yang tersirat di sebalik apa yang dihalalkan, apa yang Rumusan yang dapat diharamkan. diambil daripada temu bual oleh pensyarah Politeknik Pulau Terengganu ialah makanan yang kita makan mesti ada dua syarat, iaitu halal dan baik. Jika makanan itu halal tetapi tidak baik untuk kesihatan, adalah afdal untuk ditinggalkan kerana Allah melarang kita merosakkan tubuh badan sendiri. Secara ringkasnya, ingatlah dua panduan ini ketika hendak makan sesuatu. Afdal, jauhi makanan yang tidak baik walaupun ia halal. Yang kedua, wajib jauhi makanan yang tidak halal walaupun ia baik. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.